أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para penonton, para pendengar yang ketika ini mudah-mudahan saya doakan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat dan mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya nak mengucapkan jutaan terima kasih buat Tagging Journaling selaku penganjur program tadabbur kali ini yang alhamdulillah memberikan lagi kepercayaan kepada saya untuk membuka tirai bagi program tadabbur untuk surah yang baru pada kali ini, iaitu insya-Allah pada kali ini kita akan mentadabburi pula surah As-Sajdah. Dan sebagai permulaan slot, kita akan tadabbur dahulu surah As-Sajdah ayat 1 hingga 3 insya-Allah. Seperti biasa puan-puan boleh buka mushaf Al-Quran masing-masing, kita bacakan sama-sama ayat tersebut insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون صدق الله العظيم. Subhanallah, Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, iaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Subhanallah. Tuan-puan, surah As-Sajdah yang kita bacakan sebentar tadi ini kita boleh anggap sebagai kembar kepada surah Al-Mulk. Kerana subhanallah Nabi SAW tidak pernah meninggalkan untuk membaca kedua-dua surah ini sebelum baginda tidur. Subhanallah. Ya. Nabi telah diriwayatkan Nabi meriwayatkan sebelum tidur tidak akan meninggalkan dua surah, iaitu surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Dan untuk makluman semua, surah Sajdah ini juga adalah surah yang Nabi tidak pernah meninggalkan membacanya setiap kali mengimamkan salat fardu subuh pada setiap hari Jumaat di rakaat yang pertama bersama dengan surah Al-Insan pada setiap kali fardu subuh hari Jumaat. Subhanallah. Jadi Nabi mengajarkan kita bagaimana besarnya makna surah As-Sajdah ini dalam kehidupan baginda. Subhanallah. Tuan-puan yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mendengar ataupun yang sedang menonton pada ketika ini, yang boleh catatlah bahawasanya surah As-Sajdah ini merupakan surah yang ke-32, surah yang mengandungi 30 ayat, sama dengan surah Al-Mulk. Dan surah As-Sajdah ini juga surah yang mengandungi 380 kalimah dan 1518 huruf. Subhanallah. Dan nama surah ini, surah As-Sajdah ini, kerana terdapatnya ayat sajada dan kalimah sejadan, iaitulah pada ayat yang ke-15. Kebetulan subhanallah kita diberitahu oleh para alim ulama kita yang mana
jumlah ayat sajadah yang Nabi SAW telah melakukan sujud, terdapat 15 ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan subhanallah, ayat yang ke-15 yang terdapat dalam surah As-Sajdah ini adalah ayat yang menyebut tentang perihal sujadah. Subhanallah. Iaitulah perihal yang menyebabkan nama surah ini dinamakan sebagai As-Sajdah. Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna kepada sajadah, menurut kajian orang-orang yang mendalami bahasa Arab, mereka mendapati kalimah sajadah ini berasal daripada sawajid. Sawajid ini yang merujuk kepada maknanya pokok tamar. Ya? Jadi pohon tamar ini adalah pohon yang diberikan gelaran sawajid. Kerana apa? Kerana ia adalah pohon yang kuat dan mencengkam ke dalam bumi sehingga ia kukuh walaupun ditiup angin badai yang kuat. Inilah kelebihan pohon tamar, tuan-puan, subhanallah. Kan kalau dalam surah Al-Kahfi, subhanallah, ada menceritakan tentang pemilik dua kebun yang memagari kebun-kebunnya dengan pohon tamar. Subhanallah. Maka betapa hebatnya pokok tamar ini, tuan-puan, sampai jadi pagar kepada kebun-kebun sepemilik dua kebun dalam surah Al-Kahfi. Allahu Akbar. Jadi tak pelik, tuan-puan, untuk orang-orang Arab memagari menggunakan pohon tamar ini. Kerana kukuhnya pokok-pokok pohon tamar ini, yang mereka namakan sebagai, gelar sebagai sawajid. Maksudnya, sajadah ini adalah satu kalimah yang memberikan makna kepada kita betapa kukuhnya pegangan dan keimanan yang ada pada orang-orang mukmin. Walaupun ada angin badai yang datang, ada fitnah yang datang, ada pembantaian, ada peperangan, penyiksaan. Ya, nak menggambarkan kerana surah Sajadah ini merupakan surah Makkiyah. Surah yang turun ketika para sahabat radhiyallahu anhum diuji dengan ujian yang berat. Namun ala kulli hal mereka ini tetap istiqamah. Mereka ini tetap committed. Mereka punya iman itu, iman mereka ini umpama pokok sawajid. Allahu Akbar. Jadi kita dapat memahami, tuan-puan, ya, fahamlah kita berdasarkan kalimah yang membentuk as-sajadah ini, maka orang-orang yang sujud, orang-orang yang benar-benar melakukan sajadah adalah orang-orang yang benar-benar imannya kukuh, seumpama akar kepada pohon yang amat kuat. Subhanallah. Dan subhanallah, tuan-puan, menariknya, tuan-puan, ya, kita fahamlah nama surah ini sendiri bermaksud kekukuhan iman hingga walau datangnya apa pun badai, ujian, ia tidak menggugat iman orang-orang yang melakukan sajadah. Subhanallah, itu nombor satu. Subhanallah, puan yang kedua, sebenarnya alam ini sedang sujud. Ya, bila kita lihat alam ini, ia sedang melakukan sujud. Dan sujud ini bukanlah semata-mata merebahkan diri ke tanah. Ya. Namun surah ini akan beritahu kita makna sebenar sajadah. Bukan hanya pergerakan merebahkan kepala ke tanah, tetapi ketaatan yang kuat yang tidak berbelah bahagi. Ya, macam cerita pohon tamar tadilah, kan? Yang mana mencengkam kuat. Datanglah apa pun, aku akan tetap taat kepada Allah Ta'ala. Aku akan tetap taat kepada Tuhanku. Inilah orang-orang yang pemikirannya sajadah. Hidupnya penuh dengan unsur sajadah. Jadi sajadah bukan hanya perbuatan merebahkan kepala ke tanah, tuan-tuan. Sebab ada orang, ya, dia sujud tak putus-putus dalam solat fardu. Tetapi dia hanya beranggapan sujud itu hanya syarat untuk mengesahkan solat tersebut. Tetapi orang-orang yang melakukan sajadah, ya, kadang segelintir mereka dalam kalangan mereka masih dalam keadaan sombong, masih ada perangai tamak, hasad dengki, ya, ada perasaan masalah hati, penyakit hati. Jadi dia tidak benar-benar sejadah dalam arti kata yang sebenar. Tuan-puan,
Definisi as-sajadah ini bukan semata-mata rukun dalam solat. Surah as-sajadah yang akan beritahu kita as-sajadah adalah merujuk kepada hati yang tunduk dan mahu taat kepada Tuhan tanpa boleh digugat oleh apa jua tipu daya muslihat. Subhanallah. Apa? Ya. Dalam Al-Quran, ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah memberitahu langit sujud, Allah ada kabarkan bumi sujud, matahari sujud, bulan sujud, bintang sujud, gunung ganang sujud, pokok sujud, binatang sujud. Allahu Akbar. Maka apa maksud semua makhluk-makhluk ini melakukan sajadah sebenarnya? Adakah dengan bentuk mereka merebahkan juga kepala ke tanah seperti manusia? Nyatanya tidak. Ya? Jadi jelas di sini as-sajadah bukan sekadar, bukan soal posisi kita semasa solat sahaja semata-mata, tetapi hendaklah sajadah yang kita buat itu, yang kita rebah kepada tanah itu, menghasilkan satu bentuk kesedaran bahawasanya kita ini sangat rendah. Sebab sujud adalah kepala kita, ya, akal kita, ciptaan Allah yang paling agung. Kepala kita ini, kurniaan akal ini, ya, kita akan berada bila mana kita sujud, kepala kita akan berada lebih rendah daripada punggung kita. Allahu Akbar. Kita rapatkan kepala kita yang mulia ini, yang kita tak berani bagi orang sembarangan sentuh kan. Kita tak bagi orang gitu-gitu je sentuh kepala kita ni kerana ia adalah satu penghormatan. Namun tiba-tiba jatuh ke tanah kepala kita ini, ia menandakan apa tuan-tuan? Subhanallah. Menandakan satu penghambaan, satu penyerahan, penghinaan, ketaatan sepenuh hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, subhanallah, di mana kalau tuan-puan lihat, ya, di dalam surah Al-Hajj juga Allah ada memberitahukan, di mana Allah memberitahu kita seluruh alam ini dahulunya, sekarang, sampailah menuju tarikh kiamat dan kelak akan kekal melakukan sajadah. Subhanallah. Maka ayat itu memang memberitahu alam ini memang sedang mengajar kita tentang subjek sajadah adalah ketaatan. Yang mana matahari terbitnya tetap di timur, terbenamnya tetap di barat. Terbit pada masanya. Bulan berpasang-pasang. Mula dari sabit. Mula dari bulan sabit. 13 ke 14 Ramadan kita telah nampak unsur purnama. Tidak pernah bulan derhaka. Yang patut purnama tiba, tiba-tiba tak tiba, tidak pernah. Tidak pernah pula matahari bercuti merajuk. Tidak mahu menonjolkan diri. Kerana mereka ini tetap sajadah. Mereka tetap taat kepada Tuhan. Walaupun subhanallah kita ini manusia ini, ya, pelbagai ragam, berbagai-bagai perangai. Tidak bersyukur kepada Tuhan. Allahu Akbar. Lemahnya kita sebagai manusia. Tetapi makhluk yang lain ini mereka mengajarkan ketaatan. Tidak sepatutnya mengalami cuaca mendung. Makna kata apa? Ketaatan ini perlu sentiasa konsisten. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah tuan-puan. Kita akan mulakan kembara kita dengan ayat yang pertama sekali dalam surah As-Sajadah ini. Ayat Alif Lam Mim. Subhanallah, Allah memulakan, Allah membuka tirai surah As-Sajadah. Sama juga dengan surah Al-Baqarah. Sama juga dengan surah Ali Imran. Dan beberapa surah-surah yang lain, Allah membuka tirai dengan huruf-huruf yang kita tidak tahu apa maksudnya. Kita serah pada Allah ta'wilnya. Kita serah pada Allah maksud yang sebenar. Tuan-puan, kalau Allah buka tirai sesuatu surah dengan misalnya Tabarakalladzi biyadihil mulk, kita tahu maksudnya tuan-puan. Kalau Allah buka tirai dengan ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita tahu maksudnya. Tetapi bila Allah buka tirai dengan Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Sad, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Taha. Kita tak tahu puan-puan apa maksud huruf-huruf ini. Kerana ianya huruf yang tidak membentuk perkataan, tidak membentuk kalimah. Ia digelar huruf muqatta'ah kerana ia terputus.
Ia tidak dibenarkan untuk membentuk kalimah. Jadi kenapa ayat ini berbentuk huruf? Kita tidak tahu kan, betul? Kita tak tahu tuan-tuan. Kerana kita serah kepada Allah. Maka ini subhanallah, ia mengajarkan kita apa tuan-tuan? Ia mengajarkan kita apa? Mengajarkan Al-Quran yang bakal kamu baca. Namanya sajadah yang bakal kamu baca. Kamu hanya bakal meraih satu titis ilmu Allah dari selautan ilmu yang bakal kamu ketahui. Allahu Akbar. Ya, barangkali kamu akan mendengar pelbagai halaman. Kamu akan baca pelbagai muka surat berjilid-jilid. Para ulama tulis tentang surah As-Sajadah. Namun janganlah kita merasakan kita ini dah belajar tafsir. Ya, berpuluh kali kita baca surah As-Sajadah. Kita dah hafal 30 ayat surah As-Sajadah bersama dengan terjemahan. Namun jangan kerana kamu pernah mengikuti program-program di mana ada ulama menafsirkan 30 ayat surah As-Sajadah. Namun subhanallah tuan-puan, jangan kamu sangka kamu dah tahu banyak perkara. Allah nak ajarkan kita, kamu sebenarnya hanya tahu setitis daripada selautan, luas lautan yang tidak bertepian yang namanya Al-Quran. Maka jangan sombong. Jangan bongkar. Jangan rasa saya dah banyak tahu. Jangan rasa saya dah tahu banyak tentang Al-Quran. Cuba kita baca balik. Cuba rujuk balik. Ya, cuba baca balik daripada awal. InsyaAllah, kamu akan bertemu makna yang baru. Kamu akan mendapati makin banyak yang kamu baca, makin banyak kamu kaji, makin terasa kejahilan diri. Makin banyak yang kita tidak tahu. Subhanallah. Inilah dia hebatnya Al-Quran. Mendidik jiwa, mendidik hati kita. Ya, dan ianya tidak berlaku pada mana-mana buku yang lain. Puan, kita ulang baca buku lain akan menjadi bosan. Memang bosan. Tapi Al-Quran, bila kita baca, kita akan rasa makin banyak kita tidak tahu. Makin banyak yang saya perlukan pencerahan. Makin banyak yang saya perlukan penjelasan. Kerana ada makna yang belum saya rasai. Ada makna yang belum saya betul-betul fahami. Inilah kehebatan Al-Quran. Dan ini kenapa Allah Ta'ala menyebut Alif Lam Mim. Kerana semua ulama menafsirkan, jumhur ulama berkata, hanya Allah sahaja yang mengetahui apakah takwil yang sebenar. Subhanallah, itu nombor satu tuan-tuan. Pada maksud Alif Lam Mim. Nombor dua, Alif Lam Mim ini juga para ulama kata adalah huruf. Dan bayangkan, ya, kita nak ajar pada anak kita membaca. Kenapa bila kita nak didik anak-anak kita membaca, kita mulakan dengan huruf. Ya, kita mulakan dengan mengenal huruf. Kenapa kita tak suruh dia bunyikan dia ataupun suruh dia hafal je ejaan tersebut, ejaan perkataan tersebut kan? Tak boleh. Kita akan ajar mereka kenal huruf dulu. A, B, C sampai Z. Kenal huruf. Follow A, follow B, B. Barulah dia boleh start membaca. Itulah dia huruf dalam bahasa Melayu lah kan, kalau ataupun dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arab Alif Lam Mim. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha sampai Hamzah ya. Alif Lam Mim. Sama juga ini adalah abjad-abjad yang mesti nak kena mahir dulu, barulah kita boleh sebut. Barulah dia boleh pergi kepada advance, ya, di mana huruf-huruf yang akan membentuk kalimah-kalimah yang lain. Tuan-puan, mana mungkin anak kita umur 3 ke 6 tahun boleh membaca kalimah seperti ayam, bola, jika dia tidak mengenal huruf A, tidak mengenal huruf B, O, L, A, mana mungkin? Dia kena mula daripada mengenal A, B, C, D, E, F, G, kan? Dia kena mula daripada abjadiyah. Dia kena mula daripada huruf-huruf. Maksudnya apa di sini tuan-puan? Nak beri pengajaran kepada kita. Jadilah kanak-kanak bila mana kita membaca Al-Quran. Iaitulah kita seperti tidak tahu banyak perkara. Maka bila kita baca surah As-Sajadah, kita kena ungkap, ya Allah, saya tidak tahu banyak perkara. Maka tolong beritahu saya. Sebagai hamba, kita kena sentiasa ada sikap penuntut ilmu. Jangan berpuas hati bila mana kita tak faham. Kerana anda tidak boleh marah ke hadapan kalau peringkat asas tidak diketahui, iaitulah dengan bertanya tafsiran ayat ini. Ya? Kita tak akan boleh tadabbur surah As-Sajadah jika kita tidak tahu makna kalimah, makna ayat, makna tafsir.
tafsiran ayat. Jangan kerana kamu bergelar doktor, madam, profesor, kamu bergelar mahaguru, kamu bergelar ulama, tok guru, asatizah dan sebagainya, bila kamu membaca Al-Quran, kamu rasa kamu dah sangat tahu. Kerana banyaknya usia kamu, dah banyaknya pengalaman kamu. Tidak. Tidak, tuan-puan. Jadi di sini Allah nak mengajarkan kita untuk merendah diri. Allah nak kita menjadi seperti orang yang kali pertama membaca surah As-Sajadah. Walaupun ia sering kedengaran setiap hari Jumaat, barangkali kita pun tidak pernah tinggal membaca surah As-Sajadah sebelum tidur. Tetapi bila kita baca surah As-Sajadah, anggaplah kita ini seperti kanak-kanak ataupun bayi yang baru diperdengarkan azan buat kali pertama. Ini hebatnya huruf Alif Lam Mim yang disebutkan oleh Dr. Abdullah Muhammad Giros. Ia seumpama abjad yang diajar Allah kepada kita semua supaya kita ini macam bertatih. Macam merangkak bila kita menuntut ilmu ni, tuan-puan. Bila kita merangkak bertatih, jadi dalam Al-Quran juga kita akan, jangan kita terus berdiri, jangan kita terus berjalan. Nanti kita akan jatuh di tengah jalan. Ya. Maknanya jangan sombong, tuan-puan. As-Sajadah itu sendiri berarti merendah diri, taat dan bersedia menunggu segala arahan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Subhanallah, ayat yang kedua, tuan-puan, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tuan-puan, ini adalah ayat yang amat penting. Tuan-puan kena beri perhatian kepada ayat yang kedua ini kerana ayat yang kedua ini ada 3 tema surah As-Sajadah dan saya mendapati kebetulan pula ya, dalam surah As-Sajadah ini ada 3 halaman. Ya, 3 halaman surah As-Sajadah yang bagi menggambarkan 3 tema yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Tema yang pertama, tanzilul kitab. Tema yang kedua, la raiba fihi. Tema yang ketiga, min rabbil alamin. Subhanallah. Tanzilul kitab. Yang pertama, Allah menceritakan tentang keagungan Al-Quran yang terdiri daripada huruf-huruf yang manusia guna huruf-huruf yang sama untuk berbual, untuk bercakap, untuk bersyair bagi orang Arab. Ya. Tetapi bagi orang Arab ini juga, mereka manusia, namun mereka tidak boleh menghasilkan Al-Quran. Mereka boleh menggunakan huruf Alif Lam Mim, huruf Mim untuk menghasilkan syair, untuk menghasilkan bahasa, untuk menghasilkan perbualan. Tetapi kepakaran mereka dan sastra, mereka tidak boleh menghasilkan Al-Quran. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi betapa Al-Quran ini tidak mampu direka manusia, tuan-puan. Tanzilul kitab. Anda akan mendapati ayat yang ketiga sampailah kepada ayat yang ke-10 menceritakan tentang tanzilul kitab. Al-Quran turun daripada langit ke bumi, maka Allah cerita tentang langit, Allah cerita tentang bumi. Ya, daripada ayat ketiga sampailah ayat yang ke-10. Kemudian tuan-puan, kita akan mendapati segmentasi surah As-Sajadah ini di ayat yang ke-11 pula hinggalah ke ayat yang ke-20. Di muka surat 416 ini penuh dengan cerita tentang la raiba fi. Allahu Akbar. Tidak ada keraguan. Tolong jangan ragu. Ini cerita yang benar. Ini cerita yang benar tentang kehidupan selepas kematian. Tentang semua orang-orang kafir akan tertunduk, terpaku, tertunduk di hadapan Tuhan. Itu semua cerita yang benar, jangan ragu. Tentang syurga, afala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Tentang neraka, kullama aradu an yakhruju minha. Ini semua benar, tuan-puan, la raiba fi, jangan kamu ragu. Dan subhanallah, tema yang terakhir sekali, tuan-puan, dalam surah As-Sajadah ini, tema yang mengambil, yang memberikan segmentasi min rabbil alamin. Jadi Allah menutup tirai surah As-Sajadah dari ayat ke-21 hingga 30 ini tentang cerita min rabbil alamin. Tuhan yang maha Rabb, yang maha merabbi, yang maha mendidik, yang maha memiliki, yang menguasai. Tuhan tunjukkan dalam surah As-Sajadah, subhanallah, Allah tutup tirai dengan unsur-unsur, Allah mendidik manusia dengan cerita-cerita yang sesuai dengan manusia. Allah tutup tirai dengan contohnya ya, cerita Nabi Musa,
Walaqad atayna Musal kitab. Ya Allah paparkan cerita sejarah manusia-manusia terdahulu. A'immatan yahduna bi amrina. Allah minta manusia merenung tentang hujan. Awalam yaru anna nasuqul ma. Allah suruh kita berjalan. Awalam yahdi lahum kam akhlaqna min qablihim. Subhanallah. Jadi cantik tuan-puan, surah As-Sajdah memang bertemakan keagungan Alkitab. Contoh alat yang tidak ada keraguan. Tuhan itu tidak pernah berputus asa mendidik manusia tentang akhirat. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Dan ayat yang ketiga, am yaquluna iftarah. Orang-orang kafir itu terus berkata Al-Quran ini rekaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwal haqq. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Tidak. Sebenarnya tidak. Dakwaan mereka itu batil. Al-Quran ini adalah kebenaran daripada Tuhanmu. Agar kamu, wahai Muhammad, memberikan peringatan kepada kaum yang belum pernah datang sebelum daripada mereka sebarang pemberi peringatan. Agar apa? Agar mereka mendapat petunjuk. Subhanallah. Tuan-puan, ayat yang ketiga ini memberitahu kepada kita rupa-rupanya Al-Quran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan merupakan peringatan yang tidak pernah dikurniakan kepada orang-orang sebelum daripada kaum Quraisy. Mereka sepatutnya menghargai tuan-puan Al-Quran dan wahyu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana sebelum ini tidak pernah kedengaran peringatan daripada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi di sini kita belajar sesuatu perkara bahawasanya kita tidak sepatutnya sombong dengan teguran yang disampaikan oleh Al-Quran. Jangan kita merasakan kerana nenek moyang kita sebelum ini tidak pernah mendengar perkataan seperti ini, dan tiba-tiba hari ini kita dengar perkataan-perkataan seperti itu dan ini, dan rupa-rupanya ianya adalah daripada Al-Quran, maka jangan kita sombong. Tuan-puan, ayat ketiga ini mengajarkan kita lembutkan hatimu dengan inzar, dengan peringatan. Sebab orang-orang kafir, mereka ada satu sifat yang sombong. Mereka dengar Al-Quran yang Nabi baca, mereka dengar apa yang Nabi baca, tetapi mereka ada satu persepsi mengatakan nenek moyang kita tak pernah bercakap pasal hari pembalasan ni pun. Nenek moyang kita tidak pernah bercakap lepas mati akan ada kehidupan semula pun. Nenek moyang kita tak pernah bercakap nanti kena hisap setiap inci amalan-amalan kita. Lalu anda berkata kepada Nabi atau berkata kepada Al-Quran ini tidak betul. Apa yang disuruh ini tidak betul hanya kerana nenek moyang sebelum kita tidak pernah menyebut tentang hal ini. Tidak, tuan-puan. Tidak semestinya kebenaran itu adalah apa yang pernah disebut oleh tradisi kita, oleh nenek moyang kita. Tidak semestinya. Boleh jadi kebenaran itu boleh saja bertentangan dengan kepahaman nenek moyang dan tradisi kita. Ya? Maka oleh itu tuan-puan, jangan kita baca Al-Quran ini dengan kepahaman yang kita dapat daripada nenek moyang kita. Sedangkan kepahaman pada nenek moyang kita itu bertentangan dengan Al-Quran wal'iyadzubillah. Jadi buat dua pilihan, kita nak pilih kepercayaan nenek moyang ke ataupun kepercayaan daripada Sang Pencipta kepada yang menciptakan nenek moyang kita, iaitu Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran. Ya? Nenek moyang kita kata kena macam ni, Al-Quran kata pula kena macam ni. Jadi kita kena pilih yang mana? Kan? Maka bila kita baca Al-Quran, biarlah kita baca dengan hati yang terbuka, dengan minda yang terbuka, agar kita boleh untuk menerima teguran. Ya, kerana Al-Quran ini pasti menyampaikan sesuatu yang tidak pernah kedengaran sebelumnya. Jadi kita tak boleh rasa kerana nenek moyang saya adalah orang-orang kenamaan, mereka adalah orang yang bertahta, mereka orang yang ada kuasa, lalu mereka yang menentukan apa kepercayaan yang benar, apa kepercayaan yang tidak benar. Jangan, tuan-puan. Jangan kita masuk ke dalam Al-Quran dengan kepercayaan yang direka-reka. Inilah sebenarnya rekaan. Tetapi orang kafir tuduh Al-Quran yang direka. Am yaqulu naftar. Hanya kerana apa? Kerana apa yang Nabi sampaikan tidak pernah kedengaran sebelum ini.
Ya, yang memang itulah sifat Al-Quran. Al-Quran menyampaikan sesuatu yang mengejutkan kita. Seumpamanya kita nak tegur anak-anak kita, kan? Kadang-kadang kita nak tegur anak-anak kita nak nasihat dia berkali-kali kita kena tegur, kan? Kita kena nasihat dengan berkali-kali dan gunakan pelbagai kaedah. Begitu juga dengan Al-Quran. Ya, kita nak memahami Al-Quran ini terpaksa menggunakan kaedah yang berbeza-beza. Itulah umpamanya Al-Quran. Bila menyampaikan sesuatu inzar, suatu peringatan, kita mesti menerima dengan penuh sifat keterbukaan dan dengan penuh sifat kelembutan. Lembutkan hati kita, wahai Allah, ya Allah, ya Latif, minta pada Allah, lembutkan hatiku untuk menerima segala ajaranmu, segala hukum hakam. Allahu Akbar. Jangan kita rasa ego, jangan kita baca Al-Quran dengan perasaan sombong, dengan perasaan berbangga-bangga, dengan apa yang nenek moyang kita telah beritahu kepada kita, sedangkan kebenaran itu tidak dinilai berasaskan apa yang orang dulu-dulu kata. Ya, apa yang orang dulu-dulu kata, selari dengan Al-Quran kita perjuangkan. Namun apa yang bertentangan, kita mesti dahulukan apa yang Al-Quran kata. Ya? Jangan biarkan perangai Quraisy itu ada pada diri kita, tuan-tuan. Mengutamakan apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, ya, dan membiarkan Al-Quran itu dengan pelbagai pertuduhan yang tidak baik. Waliyadzubillah. Jangan, tuan-tuan. Jadi subhanallah, tuan-tuan, ya, untuk akhirnya pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah As-Sajadah ayat 1 hingga 3 ini, Allah memberitahu kebesaran Al-Quran yang terbukti, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia daripada huruf Arab, huruf hijaiyah yang merupakan huruf daripada bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah bahasa kepada orang musyrikin Mekah yang diturunkan kepada mereka Al-Quran. Dan terbukti orang musyrikin Mekah tidak mampu mencipta seperti ayat-ayat di dalam Al-Quran, walaupun itu adalah daripada bahasa mereka. Bila manusia tak mampu mencipta bahasa seperti Al-Quran, maka itu mengesahkan bahawa Al-Quran daripada Allah Azza wa Jalla. Yang mana mengesahkan bahawa Al-Quran adalah satu benda yang hebat. Sebab ia daripada pencipta, bukan daripada makhluk. Allahu Akbar. Yang kedua, subhanallah, kemudian Allah memberitahu pula diturunkan daripada Rabbil Alamin. Telah turun Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, daripada Tuhan seluruh alam. Turunnya Al-Quran daripada Allah, ya, Allah ini selaku pencipta, pemilik, pengurus sekalian alam. Pengurus sekalian alam ini kita sebut sebagai Rabb As-Saqalain. Rabb As-Saqalain, iaitu jin dan manusia. Sekalian alam, Allah ini pencipta sekalian alam, subhanallah. Ya. Dan pengajaran yang ketiga, Allah memberitahu dalam ayat ini juga hikmah kenapa diturunkan Al-Quran, kenapa Allah menurunkan Al-Quran, apa faedahnya, apa tujuannya. Tujuannya ialah sebagai nazir, ya, sebagai pemberi peringatan. Yang dengan peringatan itulah la'allahum yahtadun, ya, moga-moga mendapat hidayah. Jadi dalam ayat yang ketiga Allah nak beritahu tujuan Al-Quran diturunkan, iaitu sebagai nazir, supaya akhirnya manusia mendapat hidayah. Di situ juga Allah memberitahu kepada kita manusia ini tak mungkin mendapat hidayah, mustahil manusia mendapat hidayah Allah melainkan Al-Quran dan juga setelah mereka mendapat peringatan daripada Al-Quran. Dan tak mungkin manusia dapat peringatan daripada Al-Quran melainkan setelah membacanya, setelah memahaminya. Barulah Al-Quran itu menjadi nazir. Ya, kalau setakat baca, Al-Quran tak mungkin jadi nazir, baca sekadar kosong. Dan bila tak mungkin menjadi nazir kepada pembaca, pembaca takkan dapat hidayah daripada Al-Quran. Itu salah satu proses, tuan-puan, untuk kita nak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya apa? Kena baca, kena faham. Sehingga kita betul-betul rasa Al-Quran tu nak betulkan kita, nak baiki akhlak kita, nak betulkan akidah kita, subhanallah, sebagai peringatan, sebagai nazir. Subhanallah, kemudian dia pun akan ikut, kita pun akan ikut. Itulah dia. Ketika itulah barulah kita mendapat hidayah. Tapi kalau kita setakat baca, pada musim pula tu, maka sampai bila-bila manusia tidak akan mendapat hidayah daripada Al-Quran. Allahu Akbar, sayang, beribu kali sayang. Subhanallah, sedikit sebanyak perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadikan kita hamba Allah yang sering istiqamah berada di jalannya dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Tuan-puan, pasti yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan, kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Insya-Allah tuan-puan, panjang umur berrezeki, kita bertemu di episod yang mendatang
dalam siri surah As-Sajadah ayat yang ketiga dan ayat yang seterusnya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.